Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sambung pada tajuk yang ke-20 pada muka surat 54, berdakwah secara terang-terangan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berdakwah secara terang-terangan. Berdakwah, perkataan dakwah. Dakwah makna daripada perkataan da'a, yakni mengajak manusia. Lawan daripada perkataan dakwah dipanggil da'iyah. Da'iyah adalah mengajak kepada kebaikan, kepada keburukan. Dakwah adalah mengajak kepada kebaikan. Kalau orang tu ajak kita mai sembahyang, dipanggil dakwah. Tapi kalau orang ajak meninggalkan sembahyang, dipanggil da'iyah. Itu beza antara dakwah dan juga da'iyah. Dan perlu kita ketahui bahawasanya semua para nabi dan juga para rasul wajib menyampaikan dakwah. Sama ada dia nabi ataupun dia rasul, wajib disampaikan dakwah. Kerana sifat wajib bagi nabi dan juga rasul yang pertama adalah as-siddiq, yakni benar. Yang kedua al-amanah, amanah. Yang ketiga at-tabligh, yakni menyampaikan dakwah. Yang keempat al-fatanah, yakni cerdik ataupun pandai. Jadi itu sifat wajib yang ada pada sekalian nabi dan juga sekalian rasul alaihimussalatu wassalam. Ada yang mengatakan nabi ini tak wajib sampaikan dakwah. Kalaulah nabi tak wajib sampaikan dakwah, membawa erti nabi mempunyai sifat mustahil, iaitulah sifat lawan bagi at-tabligh, iaitu al-kitman, menyembunyikan. Mustahil. Jadi lagu mana? Wajib ke tak wajib sampaikan? Nabi wajib tak? Wajib. Tapi sampaikan apa? Yang pertama, menyampaikan dakwah, yakni mengajak manusia kepada Allah Ta'ala, tetap dah. Dan yang dikatakan menyampaikan yang ada pada Nabi, di samping ajak manusia beriman pada Allah, suruh buat benda baik, tinggal benda mungkar, para Nabi juga berikrar, yakni memperakui apa sahaja syariat yang dibawa oleh rasul-rasul sebelum daripada dia. Nah, sebab Nabi dia tak ada syariat yang tersendiri, melainkan rasul ada syariat dia yang tersendiri. Jadi Nabi dia diutuskan oleh Allah berdakwah, mengajak manusia beriman, suruh buat baik, cegah daripada perkara mungkar. Dan Nabi ini juga beramal dengan syariat, dengan rasul-rasul, dengan syariat rasul-rasul sebelum daripada dia. Contohnya pada peringkat awal dakwah Nabi SAW, pada peringkat awal sebelum daripada Rasulullah
diangkat menjadi Rasul umur 40. Nabi ikut, Nabi ada syariat sendiri tak? Tak ada. Nabi semayang tak? Semayang. Tapi ikut syariat siapa? Ikut syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi dia memperakui kebenaran apa yang dibawa oleh syariat Rasul-Rasul yang terdahulu. Adapun Rasul, dia ajak adak beriman, dia. Ajak adak daripada mencegah perkara mungkar, dia. Ajak adak melakukan perkara baik, dia. Dan Rasul, dia menyampaikan syariat dia yang tersendiri. Sebab itu lepas daripada Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, Nabi sudah tidak berpegang dengan syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Semayang dah ikut syariat Islam, syariat Nabi Muhammad. Walaupun begitu, ada saki-baki syariat yang dahulu sudah ada, dikekalkan oleh Allah dalam syariat Nabi Muhammad. Apa dia? Iaitulah ibadah haji, ibadah umrah dan juga ibadah al-udhiyah, penyembelihan ataupun ibadah qurban. Itu beza antara Nabi dan juga Rasul. Satu. Yang kedua, ulama bersepakat ada beberapa persamaan bermula daripada Adam sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada persamaan. Di antaranya 3 persamaan yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, semua para nabi dan juga rasul mengajak kaum mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mula pada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ajak kaum beriman kepada Allah. Dalilnya di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad, sebelum daripada kamu wahai Muhammad, mir rasulin, daripada kalangan rasul, illa nuhi ilaih, melainkan semua rasul yang datang sebelum daripada kamu wahai Muhammad diberikan wahyu oleh kami, kata Allah. Satu, annahu la ilaha illa anna fa'budun. Di antara wahyu para nabi dan para rasul yang kami berikan kepada mereka sebelum kamu adalah apa dia? Iaitulah mengajak kaum mereka menyatakan tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, fa'budun, dan mereka ajak kaum mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua adalah semua para nabi dan rasul ajak kaum mereka mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Dalilnya di dalam surah An-Nisa ayat 64. Allah Ta'ala nyatakan, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Tidaklah kami utuskan sekalian rasul melainkan illa liyuta'a biiznillah, mereka ini mentaati Allah dan mereka juga mengajak kaum mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua. Persamaan yang ketiga apa dia? Iaitulah at-taqwa. Mengajak kaum mereka semua bertakwa kepada Allah. Apa maksud takwa? Mulazamah bil khair. Sentiasa melazimi kehidupan dengan perkara-perkara yang baik. Tak ada Nabi Rasul ajak kaum mereka berzina, tak ada. Tak ada Nabi Rasul yang ajak kaum mereka mensyirikkan Allah, tak ada. Semua Nabi Rasul ajak kaum mereka melazimkan hidup dengan perkara-perkara yang baik. Dalil yang mana? Dalam surah An-Nisa. Allah Ta'ala nyatakan, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ. Sesungguhnya kami telah mewasiatkan kepada mereka-mereka yang telah diberikan kitab sebelum daripada kamu wahai Muhammad,
yakni kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum pada kamu dan umat-umat sebelum pada kamu wahai Muhammad, kami dah wasiat dah kat mereka, ya, kami dah bagi satu kewajipan kepada mereka, iaitu anittaqullah, mereka bertakwa kepada Allah, yakni melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di antara 3 persamaan yang ada pada sekalian Nabi dan juga sekalian Rasul alaihimussalatu wassalam. Yang keempat persamaan dia pada al-istighfar. Semua para Nabi dan Rasul ajak kaum mereka beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya dalam Al-Quran, faqul tastaghfiru rabbakum. Nah, dan katakanlah kepada mereka, faqul tastaghfiru rabbakum, katakan kepada mereka, hei Muhammad, istaghfiru rabbakum, minta ampun kepada Tuhan kamu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu 4 persamaan yang dibawa oleh sekalian Nabi dan juga Rasul. Adapun pada syariat berbezalah, cara semayang, cara puasa, cara pernikahan. Zaman Nabi Adam boleh menikah adik-beradik, Nabi Muhammad punya syariat tak boleh menikah adik-beradik. Zaman Nabi lain tak boleh makan harta rampasan perang. Bila mai Nabi Muhammad boleh makan harta rampasan perang. Sebelum Nabi Muhammad, perang hanya pada waktu siang. Nah, hanya waktu siang, malam tak boleh perang. Tapi bila mai musim ataupun mai pada umat Nabi Muhammad, perang bila-bila masa pun boleh. Tapi pada bulan-bulan haram tidak dibenarkan berperang. Itu beza dari sudut hukum hakam sahaja. Adapun pada usul, pada pokok pangkai akidah, sama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Surah Al-Hijr ayat 94. Oleh itu, sampaikanlah secara berterus terang dengan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Fasda', sampaikan. Yufidul wujub, membawa erti sampaikan. Allah Ta'ala kata, hei Muhammad, wajib hang sampaikan. Bukan sunat lagi dah ni, wajib terus. Bila wajib, maka Nabi kalau tak buat, dosa lah. Kan? Bila kata wajib, buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Nah, sampaikan secara berterus terang dengan apa yang telah diperintahkan kepada kamu, wahai Muhammad. Dan jangan engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik itu. Yang pertama, ayat ni Allah Ta'ala perintahkan Nabi menyampaikan dakwah. Yang kedua, ayat ni Allah Ta'ala bagi tahu dah kepada Nabi Muhammad, hei Muhammad, bila hang sampaikan dakwah akan ada tentangan, terutamanya daripada orang-orang musyrik yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kisah di sebalik ayat ini. Ayat mana? Ayat 94 suratul Hijr. Sebelum diturunkan ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah secara rahsia. Jadi tempoh dakwah Nabi di Mekah 13 tahun. 3 tahun secara rahsia, 10 tahun terang-terang. Keseluruhan tempoh dakwah Nabi 23 tahun. 13 tahun Mekah, 10 tahun Madinah Al-Munawwarah. Nah, jadi sebelum daripada turunnya ayat 94, sampaikan secara terang-terang, Nabi sampaikan dakwah secara rahsia. Nah, face to face, one-one. Jumpa seorang, Nabi tak buat dalam perkumpulan, dalam pertemuan yang ramai, tak, seorang-seorang ataupun dalam tempat yang tertutup. Umat Islam juga belum berani menzahirkan ibadah mereka. Nah, antara ibadah yang ada pada ketika tu mayang.
Mayang ikut siapa dia? Mayang ikut ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam, 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang yang dipanggil salatut tatawwu'. Semayang tatawwu', 2 pagi, 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Nah, jadi kalau orang kata Nabi tak mayang, bukan Nabi tak mayang, dia tak mayang. Kan? Hang tak kenal Nabi itu kata Nabi tak semayang. Ada kepatut gitu. Nah, jadi Nabi semayang dah. Nabi semayang, bukan Nabi tak semayang, tapi ikut syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada. Setiap orang yang ingin melakukan ibadah akan pergi ke lereng-lereng bukit di Mekah untuk bersembahyang secara sembunyi. Jadi pada peringkat awalnya semayang secara sembunyi-sembunyi. Ada yang semayang di lereng bukit, ada yang semayang di lorong-lorong yang gelap. Nah, pasal apa? Pasal takut apabila diketahui oleh orang musyrikin, barangkali mereka akan diejek, dihina ataupun akan dibunuh oleh orang-orang musyrikin Mekah pada ketika itu. Pada peringkat awal semayang 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang, 2 waktu saja. Kemudian berlaku peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Berlaku peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, apa yang berlaku? Allah Subhanahu wa taala memfardukan sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu. Ada orang tanya, dalil ada tak dalil? Hang kira dalil ya? Kalau bagi dalil bukan hang faham pun. Kan? Kira dalil mana? Dalil mana? Nabi tak buat pun. Nabi tak buat pun. Jadi Nabi tak buat, kira tak boleh buat. Nah, Nabi tak buat, kira tak boleh buat. Haram terus, Nabi tak boleh buat. Nah, tak betul gitu, orang tak faham. Jadi ada tak dalil dalam Quran? Ada. Kalau kita cari sendiri pun tuan-tuan, memang tak jumpa yang 5 waktu. Melainkan orang hak faham. Nah, orang yang faham sungguh ayat Quran, dia akan tahu tang mana yang mengatakan ada semayang 5 waktu di dalam Islam. Tang mana semayang 5 waktu? Di dalam surah Rum. Ar-Rum ayat 16, ayat 17 dan ayat 18. Ni dalil semayang 5 waktu. Kalau dia tanya lama ni kumayang aku tak tahu lah ada ke tak ada dalam Quran 5 waktu tu, dia kata. Kita jawab ada dalam surah Ar-Rum 17, 18. Mana Allah Ta'ala sebut fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyyan wa hina tuzhirun. Fasubhanallah, maka pujilah Allah Ta'ala. Puji ini makna semayang lah. Hina tumsun wa hina tusbihun. Nah, ketika mana waktu apa? Ketika mana tumsun. Tumsun ni waktu apa? Waktu asar petang lah. Mayang asar. Wa hina tusbihun, dan ketika mana berpagi-pagian. Bila pagi? Subuh tu lah. Asar ada, subuh ada. 2 dah. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyyan wa hina tuzhirun. Dan baginya segala pujian di langit dan juga di bumi. Wa ashiyyan. Bila ashiyyan? Pada waktu maghrib, pada waktu isya. Tu makna ashiyyan. Berapa dah? 4 dah. Wa hina tuzhirun, dan pada waktu lohak tengah rembang. Berapa? 5. Pasal apa tak sebut? Allah Ta'ala tak kata lohor, asar, maghrib, isya. Ni baru Quran, bukan buku cerita. Kalau buku cerita, hang tulis betul gitu lah. Berarti hang bodoh. Allah Ta'ala bukan bodoh lagu kita. Dan sebab itu Al-Quran nama dia mu'jizat. Benda mu'jizat. Bila benda mu'jizat, bukan semua benda boleh faham. Melainkan kena ada orang yang tafsirkan sebahagian daripada perkataan-perkataan yang gharib, yang pelik, yang jarang-jarang dengar. Jadi siapa yang kata 5 waktu ni? Allah Ta'ala yang kata dalam Quran surah Rum 17, 18. Tapi dia tak abad puasa maghrib isya. Hang tahu mana? Aku tak tahu. Melainkan sahabat Nabi yang paling faham Quran yang bagi tahu. Siapa dia? Abdullah bin Abbas.
bukan ke ari apa dia rempah ali apa alagapah ke apa dah. Abdullah bin Abbas mentafsirkan perkataan tumsun waktu azan, tusbihun subuh, asyian maghrib isya, tuzhirun waktu zuhur. 5 waktu ni wajib atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tahulah, ada banyak aku ingatkan tak ada, ingatkan lama ni mayang saja. Awak ingat Nabi bodoh duk terubat benda tak ada pasal. Ada benda Nabi suruh kan. Jadi kita nak kena mengaji. Mengaji ni kena tiap hari. Tak boleh ngaji lah seminggu kali. Mata kedarah pun dia tiap waktu mengaji seminggu kali. Kita pergi kerja tiap hari dah, tiap hari pergi kerja cari makan. Kerja hak dunia. Lepas tu hak akhirat kita nak ngaji seminggu kali. Gimana? Kalau lagu tu kena bagi samalah. Kalau mengaji hak akhirat seminggu sekali, hak dunia pun dah minggu kali. Pergi kedai makan minggu kali, pergi kedai runjit minggu kali, pergi kerja minggu kali, gagak ke mana? Boleh tak tu? Barulah sama. Dah, ni kita berat. Berat hak dunia tiap hari, hak akhirat minggu kali. Tahan kira lah minggu kali ngaji ke. Hak tak ngaji terus pula sampai masuk kubur. Hak tu berat lagi tuan-tuan. Kurang-kurang ada masa maghrib isya kita tak boleh main masjid surah pun. Lah ni macam-macam cara nak ngaji. Tekan handphone, YouTube ke apa segala makna ke tube dulu dah, boleh buka belakang mengaji. Walaupun sah, yang penting ada. Sebab tu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardah. Disebutkan oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dalam kitab Lawaqihul Anwar wa Matali'ul Asrar, Lawaqihul Anwar. Disebut Abdullah bin Mas'ud dia kata apa? Tidak ada hari yang lebih celaka dalam hidup aku apabila pada hari tersebut ilmu dan ibadah aku tidak bertambah berbanding kemarin. Katakan kemarin dia mengaji gak satu ilmu, hari ni tak ngaji. Mengikut Abdullah bin Mas'ud kata hari ni paling celaka lah hidupku. Maknanya sahabat dia bagi tahu kat kita tiap-tiap hari kena buat improve. Walaupun tak banyak, sehari satu ilmu, sehari satu kefahaman, sehari satu benda baru tentang agama yang kita tahu. Kurang-kurangnya adalah penambah baikan tu. Ni koho lama, koho tak ada, koho hilang. Jam. Mana? Itu pesanan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardah. Habis itu? Baik. Termasuklah Nabi pun tuan-tuan. Nabi pun beribadah pada waktu, pada tempat-tempat yang tidak dapat dilihat oleh orang. Dan semayang pada peringkat awal adalah salat 5 waktu pada peringkat awal adalah dia semayang. Dia ada semayang yang dibaca kuat dan ada semayang dibaca pelan. Pasal apa baca kuat? Pasal apa baca pelan? Mesti ada sebab. Kan? Jadi sembahyang yang pertama sekali Nabi belajar semayang zuhur. Ini mengikut pensyariatan hak mula sekali zuhur. Nabi mula semayang zuhur. Kemudian asar, maghrib, isya, subuh. Tapi kita sebut subuh dululah pasal dalam seharian kita hak mula subuh dulu. Kan? Jaranglah kita makik pagi mayang isya dulu. Jaranglah pergi abang mayang apa mayang isya. Bini kita apa gila pelik ni. Tak pun makik-makik mayang luhur dulu. Sebab mayang luhur tu dak Nabi mula-mula mayang luhur. Nabi mayang luhur pada waktu luhur lah Syekh. Bukan mayang luhur pada waktu mayang lain. Tak kena itu. Baik. Jadi persyariatan semayang hak mula mayang zuhur. Kemudian seterusnya lah. Baik. Pasal apa sembahyang zuhur, sembahyang asar, dia baca pelan. Sunat baca pelan. Dan 3 mayang hak belen tu kita mayang baca derah. Jadi ulama sebut kerana waktu zuhur dan asar adalah waktu orang kafir Quraisy depa ni duk buat kerja harian. Maksudnya menega lah apa semua ni waktu depa celik luah lah. Sekiranya pada ketika itu orang Islam semayang dan baca dalam jahar, baca kuat,
akan diketahui oleh orang kafir Quraisy dan mereka akan menghina ibadah orang mukmin pada ketika itu. Maka Allah Taala mensyariatkan dibaca pelan. Jadi orang tak tahu walaupun mayang siang. Adapun semayang hak malam, saat ni maghrib, isya, subuh, waktu ni adalah waktu orang kafir lena mampu. Satu lena mampu. Hak kedua, waktu ni memang mereka berseronok dengan maksiat mereka. Semua berhala, berzina, minum marak, berjudi, kira duk kelab. Crack house club. Dia. Itu kira jahiliah belakang tu. Kan, jahiliah moden. Kira kalau ada Abu Lahab, barangkali duduk dengan mereka. Ada suatu orang hamba Allah tu dia hina. Dia kata Islam babi, Nabi Muhammad babi, Allah babi. Padahal sebelum ni katanya dia duk cerita pasal Nabi, Rasul dan sebagainya, tuan-tuan. Nak bagi tahu kata apa, hak Nabi sebut tu sungguh. Pagi Islam, petang kafir. Pagi Islam, petang kafir, esok pagi Islam balik. Lagu tu duk jadi no. Ni ujian bagi kita juga, tuan-tuan. Nak bagi tahu kata apa, kita boleh jadi tak lagu dia? Tak mustahil boleh jadi lagu dia. Kan? Lalu ni duk ngaji, tiba-tiba proof jadi ikut lain. Na'udzubillah. Jadi bab tu Nabi ajak kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas kebaikan, ketaatan, istiqamah atas iman kepada Allah Ta'ala. Tak dan sehari tuan-tuan pecah muka dia jumpa dia. Bagi dah. Lepas tu dia buat apa dia rakaman, minta maaf, dia kata saya menyesal lah apa semua, tuan-tuan. Dia minta maaf tu tak terhapus, minta maaf saja. Kan? Kalau hang maki lepas tu minta maaf, lepas tu esok orang lain pula, lepas tu keluar main pula. Tak jadi, kurang-kurangnya ada tindakan tegas daripada pihak kerajaan. Sehingga kan dalam Islam para ulama karang kitab tentang besarnya dosa orang yang menghina Nabi ni. Bila hina Nabi, bukan hina Nabi je, ada hina Allah Ta'ala. Kan? Antaranya satu kitab yang dikarang oleh Imam Taqiyuddin As-Subuki, Tajuddin As-Subuki, lebih kurang gitulah, seorang ulama Syafi'i. Dalam kitab dia Saiful Maslul ala man sabbir Rasul, cerita pasal hukuman orang yang menghina Nabi. Apa hukuman dia? Hukuman dia bunuh. Dia kira murtad tu. Dia kira murtad. Lepas tu keluar mai, sebelum pada dia tu keluar mai satu orang perempuan ke apa ke, hafal Quran kata 15 juzuk. Hang takat mengaku menghafal 15 juzuk. Beruk kalau hafal 15 pun boleh percaya ke hafal 15 juzuk. Betul tak tuan-tuan? Jumpa mana-mana kawan kita non muslim, dia kata 30 juzuk saya hafal, boleh percaya tak? Boleh percaya, tak ada masalah apa. Quran semua orang boleh hafal. Quran semua orang boleh hafal, tapi nak dapat hidayah Quran tu bukan semua orang boleh. Ada hafal Quran tu neraka apa dalam kita? Tu hafal dah tu. Kan? Ni mengakulah hafal 15 juzuk. Lepas tu dia pergi buka tudung, dia pergi buka baju, nampaklah apa hak tak patut nampak tu. Ni tuan-tuan, lepas tu kena tahariman kata 40,000 ke apa. Tapi ada hak duk pergi bagi tu. Ada lah. Geng-geng hak seangkatan dengannya lah. Yang kepala otak nak kata liberal tak liberal ke apa ni, katanya hak kemarin saya baca, kemarin kan pergi tak dah ada 15,000 dah. Maknanya ada orang duk sokong depa kot belakang ni. Ada orang duk sokong. Tuan-tuan boleh buka satu Facebook nama apa, Tun Carlos ke apa. Jenis duk dedah-dedah lah. Kita pun baca lah, tapi kita tak ni lah nak sebut pun ni. Pasal kita pun tak selidik benda tu, kita duk baca. Tapi kalau dia berani buh dalam Facebook tu, tuan-tuan, makna dia ada hujah yang kuat lah. Tun Carlos ni, bukan Tun Mahathir dah. Tun Carlos, dia punya Facebook dia tu. Banyak lah tentang politik ke, tentang apa ke. Dia ni tahu belakang. Barangkali dia adalah kaki-kaki yang duk cerita pasal bab-bab tu kan. Jadi balik pada tasak ni, semayang hak ni sebab apa? Pasal waktu tu adalah waktu orang kafir buat maksiat, mereka seronok dengan hidup jahat mereka, dan mereka lupa keadaan orang mukmin yang berada di luar pada ketika tu beribadah dan sebagainya. Sebab tu bila dia main dalam masalah fiqh, kita ni tinggal semayang. Bila tinggal semayang, kita qada. Contohlah saya tinggal semayang hak saya tinggal tu sembahyang yang pada hukum asal kena baca pelan. Sembahyang lohor ataupun sembahyang asar.
Lepas tu saya qada. Qada bila? Saya qada saat gini pas mayang Isya. Adakah sunat saya baca kuat? Sunat saya baca kuat. Pasal saya qada pada waktu yang sunat dibaca kuat. Kita tinggal mayang hak kena baca kuat tapi pi qada. Waktu bila? Waktu luhur. Pi qada waktu luhur. Sunat tak baca kuat? Tak sunat. Pasal apa? Kita qada walaupun qada semayang hak kena baca kuat, tapi kita buat pada waktu yang tak sunat baca kuat, maka tak perlu baca kuat. Mayang subuh pun serupa itulah Islam ajak kita. Kita tinggal subuh. Lepas tu nak pergi lah qada subuh di masjid Matang Jangguih. Kan? Lepas tu habis pada rakaat kedua kita pun turun rukuk. Sami'allahu liman hamidah. Terus duduk angkat tangan baca qunut nah. Bacalah qunut tangan tu duduk angkat. Pasal apa? Tahu dah kata tak biar subuh. Kan, tahu dah kata tahiyat subuh. Jadi memada tak nak baca qunut? Boleh baca tak? Boleh baca, bacalah qunut pendek. Sampai wa'asila, sampai wa'asila pula. Baca qunut pendek. Qunut pendek ni dia puji Allah, ada permintaan daripada Allah. Nah, apa-apalah alhamdulillahilladzi, jangan buat at'amana wa saqana pula, tak ada kena mengenal Allah mayanglah. Apa-apalah Allahumma ghfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, pum turun. Dapat tak pahala qunut? Dapat, nak ambil pahala qunut no. Tapi kalau tak mau ke perum terus, tak ada masalah apa dah. Kalau kita tak ada, kalau ada orang. Kalau tak ada orang, tuan-tuan nak angkat tangan pun saya agak kod CCTV dah. Loh, dia berdiri duduk tiap hari dia main qada subuh lah di masjid Matang Jangguih. Padahal subuh hak dulu no, hak muda-muda dulu no baru teringat. Nah, gitu cara dia. Nah, dia main pula dia kata. Dia kata saya dulu ni, dia kata yakin ada tinggal satu waktu. Tapi dia kata saya ni waktu muda dulu yakin satu hari ya saya mayang tak cukup 5 waktu, tapi tak tahu mayang mana ni dah. Sehari tu lah. Lepas tu hak lain saya tak nak tinggal dah pergi kelar ni dah. Kalau saya tak lakat mayang pun lah ni, saya suruh anak saya tolong mayang kat saya. Apa tu lah. Mana boleh dia buat kok you gitu. Senang banyak lah tuan-tuan. Nah, dia yakin kata dia pernah tinggal mayang tapi dia tak tahu mayang mana. Lohok ke, syak ke apa ke. Ulama kata wajib dia kena qada 5 waktu. Wajib dia kena qada 5 waktu. Sampai dia berasa apa? Kalau sehari kita kata tahan kira lah. Tapi dia kata dulu muda-muda tu pasal berapa puluh kali pun tak tahu tinggal, tapi tak tahu tinggal mayang apa. Maka dia qada setiap hari 5 waktu sampai dia berasa lapang, dia kata rasa habis aku. Dia zon berat sangka kata habis. Kan? Kalau rajin kan ni tarahat tak qada adaan pun tak tentu lagi nak buat ni, nak pergi qada pula. Pakai mapuh kekok gitulah. Nah, habis itu. Kemudian katanya lagi apabila bilangan orang Islam mencapai 30 orang, ni peringkat awal. Dalam setengah riwayat kata 40 orang. 40 orang. Antara hak Islam awal ni siapa? Antaranya Abdullah bin Mas'ud, antaranya Sina Abu Bakar, antaranya Sina Umar Al-Khattab, antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib, antaranya Bilal bin Rabah, antaranya Zaid bin Harithah, antaranya Sayyidatuna Khadijah, antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Ini semua sahabat-sahabat yang ranking 50 terawal berimam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memilih rumah Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi. Arqam bin Abil Arqam ni rumah tang mana? Rumah dia bukan simpang 4 Matang Buluh, tak. Simpang 3 Matang Poh pun tak. Kan? Arqam bin Abil Arqam rumah dia di kaki Bukit Safa. Kita pisai turun pada Bukit Safa, nampak tiang pertama belah kanan. Situlah tapak rumah Arqam bin Abil Arqam, tempat pertama penyebaran Islam di atas muka bumi Allah Ta'ala. Tentu mula Islam tu. Kan? Pasal apa Nabi pilih rumah Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi pula tu? Pasal apa Al-Makhzumi? Dalam sejarah kaum Bani Makhzum dengan Quraisy tak kena angin. Tak kena angin. Kita mudah faham gini tuan-tuan. Nabi Muhammad Arab Quraisy.
Arqam bin Abil Arqam daripada Bani Makhzum. Maknanya kalau nak tengok pada catatan sejarah, memang Nabi dengan Arqam bin Abil Arqam memang akan tak kenangin pasal keturunan mereka pun memang tak kenangin dah. Tuan-tuan faham tak? Ibarat dia lagu ni. Saya parti A, kawan saya parti B. Parti A, parti B. Parti A dengan parti B ni hampir 60 tahun duduk bergaduh. Saya tak sebut parti apa. Kan? Apa-apa parti pula. Parti Cak Ayam dengan parti Cak Bunga. Bergaduh. Saya pada parti Cak Ayam, kawan ni parti Cak Bunga. Kira keturunan saya ke atas tu, kira tak boleh tembung langsung dengan grup ni. Kira bergaduh ya. Pergaduhan suku kaum. Jadi, kalaulah orang kata Aiman tu dia pi mesyuarat di rumah hamba Allah, yang hamba Allah tu pada parti yang berlawanan dengan dia. Orang kata, mustahil, tak boleh. Mereka ni memang duk bergaduh, mana boleh mereka pi buat mesyuarat dalam kubu lawan. Mustahil, tak boleh buat. Tuan-tuan dapat tak? Strategi dakwah Nabi. Pasal apa Nabi pilih? Ulama bagi tahu ini kepintaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi musuh Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab semua pada Quraisy ni. Baik. Sekiranya orang bagi tahu kepada Abu Jahal, Abu Jahal, Muhammad pi mesyuarat di rumah Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi, Abu Jahal dia akan kata apa? Mana boleh Muhammad pi buat di rumah dia? Muhammad Quraisy, dia ni Makhzum. Quraisy dengan Makhzum mana boleh kenangin? Maka di situ tuan-tuan akan menghilangkan syak dan suspek mereka terhadap Nabi Muhammad dan terhadap Arqam yang mengatakan Arqam ikut Nabi Muhammad. Takkan ko Arqam nak ikut Muhammad, dia Makhzum, Muhammad Quraisy, sedangkan mereka bergaduh berapa puluh tahun, takkan dia nak buat kot? Mustahil. Maka di situ tuan-tuan, pembesar musyrikin mereka tidak akan buat orang panggil apa, sangkaan berat kata rumah Arqam bin Abil Arqam pusat penyebaran Islam. Pasal apa? Pasal tu Arqam bin Abil Arqam mana kenangin dia punya pok dia Bani Makhzum dengan Quraisy. Muhammad Quraisy, dia ni Makhzum, mesti tak babnya, mesti Muhammad pilih geng dia juga, Quraisy juga barangkali. Maka di sini tuan-tuan menunjukkan Allah pelihara dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua menunjukkan kepandaian Nabi. Yang ketiga nak menunjukkan bahawa Islam tidak memisahkan hang mana parti ke, hang kulit hitam ke, kulit putih ke, hang bangsa apa pun, nama kata Islam tetap bersatu di atas kalimah tauhid. Islam bukan suku-suku. Hang mana? Melayu aku Pakistan. Hang Islam Melayu, aku Islam Pakistan. Tak. Kalau gitu mampus tuan-tuan. Jenuh kita. Macam-macam Islam duk ada kat Malaysia ni. Islam Indonesia, Islam Banjang, Islam Campa, Islam Kemboja, Islam Melayu kita sini. Banyak dengan Islam kita duk ada. Tapi Nabi Muhammad menyatukan kaum yang bertelagah atas Islam. Maknanya apa? Kalau orang Melayu kita faham Islam, dia takkan bergaduh. Bergaduh bab politik tak habis-habis. Kan? Bergaduh pasal apa? Pasal masing-masing ada nak benda masing-masing. Hak pemimpin ni nak hak dia, hak kawan ni nak hak dia. Pasal apa? Pemimpin pun tak faham Islam. Tapi kalau pemimpin tu faham kata dia jadi pemimpin, dia nak kena jawab besok, dia takkan minta jawatan kat orang. Tu ya. Dia takkan minta dia menteri ke, timbalan menteri ke, menteri keuangan ke, menteri apa ke, dia takkan minta. Pasal apa? Pasal dia faham. Setiap apa hak dia dapat akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Tapi nak buat guna tuan-tuan, nama Islam. Mukmin tak lagi. Bab tu mukmin Muslim dua benda yang berbeza. Apa beza Muslim dan mukmin? Muslim mengucap kalimah syahadah, Muslim. Hang mayang tak mayang, hang mengucap, Muslim. Tapi mukmin mengucap dan melakukan apa yang disuruh, tinggal apa hak ditegah, tu mukmin. Jadi Islam siapa pun boleh jadi Islam. Ni berapa ramai orang Islam tak pakai tudung? Islam. Mukminah tak? Belum tentu mukminah ni. Berapa ramai orang Islam duk pitikan ekor? Islam tak? Islam. Mukmin tak? Bukan mukmin lagi tu. Tapi mukmin ni bukan makna kita kata
hang kafir. Tak, bukan makna gitu. Maksudnya nilaian mukmin dan muslim adalah mukmin sama dengan takwa. Mukmin tu sama dengan takwa. Muslim tak buat apa Allah suruh, dia tak panggil takwa, dia panggil taqwa. Dia panggil taqwa. Tu kena beza nah. Jadi kita minta pada Allah Taala jadi orang bertakwa, bukan takat muslim tapi muslim mukmin mutqin. Tu kita tu insya-Allah. Nabi memilih rumah Arqam bin Abil Arqam sebagai tempat umat Islam berkumpul bagi mendapat pendidikan daripada baginda. Selepas penurunan ayat di atas, baginda mengubah cara berdakwah secara rahsia kepada berdakwah secara terangan. Itu dia. Jadi dakwah ni macam-macam cara. Ada orang dia boleh berubah dakwah. Boleh macam-macam cara. Tapi berubah dakwah pun berubah lagu mana? Berubah pendekatan dakwah, bukan diri pendakwah tu yang berubah. Tu kena fahangi molek dah. Kan? Ni pendakwah pun rambut seluk satu macam ni, pendakwah mengikut mana ni? Ni terjulan sawah. Tu bukan pendakwah. Metang ni tak kira rambut seluk tu. Metang ni tak kira tang ni nipis, tang ni tebal. Tu bukan pendakwah tu. Dia kena ada identiti dia lah pendakwah. Tak kira seluk ketat jerut, tak kira baju ketat jerut, tunjuk body ke orang. Tu pendakwah menentang bah. Tu bukan pendakwah. Tu hang ikut orang. Dia kata kita kena ikutlah zaman moden. Betul nak kena seluk pendek agak pendakwah pun. Betul orang tanya saya, Ustaz pergi tengok tak Mat Kilau? Tak dah tengok lagi Mat Kilau, teringin nak pergi tengok. Dah jomlah kita pergi tengok. Ada satu orang tu ajak saya. Jomlah kita pergi tengok. Tengok tak nak. Dia kata pergi tengok di Sunway. Tak mana Sunway dia buat pacak ke? Wayang pacak ada lah. Masuk pawagam. Hang ajak aku pawagam sampai mampus aku tak pergi. Dia kata bukan haram kami tengok ustaz-ustaz lain pergi. Tu ustaz lain. Hang tanya aku ke ustaz lain? Ustaz lain kan? Kan tanya aku. Aku tak pergi lah. Tu dah ajak pergi. Lepas tu ustaz nak pergi tengok bila? Awak tak tengok Mat Kilau, awak nak jadi murtad ke aku mana? Tak murtad nah. Tak awak ustaz macam marah kan Mat Kilau? Tak marah ha? Cerita lagu tu hak kita nak. Cerita hak lagu tu yang kita nak. Tu rugi ustaz tak tengok ah. Saya tak rasa rugi apa, tapi saya ada pegangan saya. Dah tu depa pakat pi, hang pi nak pi. Jangan duk pasal aku pi. Aku tak mau pi buat guna. Dia dah. Jadi kena ada lah kita punya apa dia pegangan tu. Kan? Kalau tak ustaz tak apa, mau pi dah kok benar pun. Kan? Jadi haram ke pi wayang? Tak haram. Kan? Tapi nya tuan-tuan, kalau pendapat saya ustaz lain tak tahu. Bagi saya, kalau dia masuk dalam tempat yang begitu, bagi saya hilanglah dia punya orang panggil apa? Dia punya haibah sebagai seorang ahli ilmu. Kalau gitu ke tok guru pakat masuk habis tengok Mat Kilau. Kan? Awak tak ada tok guru tua-tua hak tempat tengok Mat Kilau ke baga. Tak ada pi ajak ngoh. Dia kerak kepala kita mampus dia dah. Nah, dia kata aku pi pasal malam pun tak pernah ajak masuk itu pula. Pakai dak. Mungkin ada orang dia tak setuju. Apa ustaz keras sangat? Saya cara saya. Nak ikut, tak mau ikut sudah. Kan nak pasal. Kan? Jadi tak ada masalah. Pi tengok Mat Kilau ke Mat Silau ke, pi lah cerita apa pun. Kita tak melarang. Nak pi power gam ke, power gum ke, power gim ke, pi lah mana pun. Yang penting benda tu tak terlibat dengan benda maksiat. Pi, tak ada masalah apa. Jadi cara masing-masing. Mungkin ada ustaz pi masuk cara katanya berdakwah. Tu dia punya cara. Kalau dia rasa benda tu sesuai dengan cara dia berdakwah dan sampai kena masuk power gam, tu dia punya pandangan dia. Bagi saya kata tak. Kan? Bagi saya tak. Betul orang pi power gam, hang pi power gam. Pas ni macam-macam lagi duduk dah, hang pi lagi. Kan? Jadi tak tahulah tuan-tuan. Mungkin ada ustaz dengar marah pi. Kan? Dia nak marah teronang. Bukan jadi haram pun. Saya tak kata pi power gam haram. Kan? Saya kata kalau berasa teringin nak pi lah. Itu dia. Tapi tempat tu sinonim dengan tempat yang kurang elok, kurang baik. Pasal dia kelam. Tapi kalau power gam cerah lagu kita ni. Dia panggil power gam ke panggil apa? Power roh dia panggil.
Pasti cerah. Kan? Jadi nak pi lah. Power apa dia bagi? Pilah tuan-tuan nak pi pun. Kan? Tapi bagi saya, nak tengok mak kilau ke, pilah tengok. Saya tanya bini saya, nak pi tak? Dia kata tak mau. Awak tak mau pi, jom ustaz-ustaz pi. Tak lah ni abang nak pi tak? Dia tanya saya balik. Dia tanya abang nak pi tak? Kalau nak pi, abang nak pi lah. Abang tak pi. Jomlah pi. Dia jawab kita dah. Ustaz dia tak mau pi. Lepas tu dia jawab kita pula. Saya kata tak mau pi kan, lebih duduk atas kepala masuk power ni bukan tempat lebih tang tu. Dia kena pergi tukar buah helmet tak apa. Masuk pakai helmet buah rider kelam. Tak apalah. Tu dia nah. Sebab tu kita duduk pesan tu nak pergi tempat lagu tu buang identiti hak tak patut ada tu buang bang. Pergi pakai baju Melayu, pergi buang bang. Boh gambar lain. Boh gambar lain tak apa. Tak apa nak kena. Tak apa nak kena. Sopak dia lagu ni jadi imam pakai kek. Guna. Jadi imam pakai topi. Tak apa nak kena tuan-tuan tak apa nak kena. Kurang bang tu. Ni hak kita boh teh kepala ni tuan-tuan ni. Hak Nabi pakai ni. Takkan nak pergi lempak hak Nabi pakai masuk tempat hak lagu tu. Ni bukan makna haram. Tapi nak abang ada ihtiram. Dia ada warak. Kena datang tu warak. Walaupun kita tak warak mana. Kurang-kurang kena ajak bagi ada sifat lagu tu. Dia dah. Habis tang tu. Tunggu Netflix pula lah. Kata Netflix nak beli dah. Berapa juta kita? Kan? Kita tunggu Netflix pi. Zero pi tu. Pi. Tak pi. Kemah. Ini nak pi lah. Tak pergi kata zero kata haram apa. Aku tak mau pi lah. Kan? Pi lah. Gubernur pun kita tak ada masalah apa. Kita duduk tengok ya orang pi. Kawan kita pi. Jemaah kita duduk dengan kita pi. Dia jumpa kata. Dia kata ustaz mak kilau kelal lawan. Cuk. Dia kata bagus ya. Kemah. Pergi tengok mak kilau. Kan? Jangan duduk pergi tengok hal lain. Ada jemaah kita jumpa. Dia cuti baru ni saya tanya pergi mana. Dia kata pergi escape. Allah. Pergi tu ni. Pergi escape oh. Penang oh. Kan? Tempat mandi tu lah. Saya kata bayar umar. Dia kata 140 kot. Ada apa? Dia kata macam-macam ada. Memang macam-macam ada lah. Nak masuk tu pasal Mak Saleh saja tuan-tuan ni. Nak kata Saleh ke? Mak Toleh bukan Saleh. Mak Toleh. Minah Tolehah. Bukan Minah Solehah. Minah Tolehah. Pakai pun nak kena pakai bikini saja. Pergi mengaji masjid surah takkan pergi tengok pungkok puing Mak Jenah Saleh kot. Kan? Saya tak kena tempat lagu tu. Pergi mandi di latar bayu tu tak larat rendam dah. 140 duit habis dosa duk tambah tang tu pula. Allahu akbar. Celah-celah tu mati duk tengok punggung Mak Jenah Saleh. Pi jam tu. Mati tanah, mati di escape. Pasal apa? Terkejut tengok banyak orang. Tu jam tu tuan-tuan nak jaga tu. Mata kita ni tengok jahat banyak ni. Tapi escape pun jahat dah duk tengok ni. Kod dalam televisyen tu macam-macam duk ada tu. Kan? Kod jalan dia pun macam-macam dah. Tengok anak dara pakai ketat. Tengok ni hak kata laki ni dia kan kira lebih tak lebih atas bala. Dia tengok belakang hak kata jahat ni mata ni. Dan dia tengok mata dia fikir macam-macam. Dia kata kalau badan lagu ni dia kata ejah sikit clear. Tu jahat lu. Kan? Tu je nak kena jaga tu. Habis tu. Sikit gitu tuan. Baginda mengubah cara berdakwah secara rahsia kepada berdakwah secara terang-terangan. Ini dilakukan kerana menjunjung perintah Allah dan meyakini pertolongannya. Baginda menaiki bukit Safa dan menyeru wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi, wahai Bani Adi. Seruan ini ditujukan kepada semua kabilah Quraisy. Mendengar seruan ini semua mereka datang kepada baginda. Pasal apa mereka main tuan-tuan? Pasal Nabi dia panggil Al-Amin. Tahu dah Muhammad ni betul punya orang. Dia mesti panggil ni mesti habaq benda hak betul punya. Jadi dia pakai main. Apabila seseorang tidak dapat menghadirkan diri mereka, maka dia akan menghantar wakilnya. Tu dia. Punya Nabi Muhammad ni orang bagi perhatian kat dia. Kalau Nabi panggil, dia tak boleh main. Dia hantar wakil pi. Supaya tak lepas apa hak Nabi nak beritahu. Untuk mengetahui apakah yang berlaku, Abu Lahab ni pak melangkah Nabi SAW.
Dalam Quran turun nama surah tu, nama dia Al-Lahab ataupun Al-Masa'. Nah, surah Al-Lahab Al-Masa' turun 10 tahun sebelum Abu Lahab mati. Sebelum 10 tahun sebelum dia mati, Allah buat turun siap dah. Sayasla naran zata lahab. Hei Abu Lahab, hang akan masuk neraka. Tak mampu hiri ba'dah duduk neraka. Allahu Akbar. Jadi ada orang tanya kita, dia kata, Ustaz, ada orang larang kita bacalah mayang surah Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab. Pasal menjaga adab dengan Nabi SAW. Jadi saya tanya guru saya, betul kalau gitu? Dia kata hak tu tak betul. Kalau Allah Ta'ala buat turun, tak bagi baca, buat apa dia buat turun? Betul tak betul tuan? Bahkan baca tu pula dapat pahala tak? Dapat pahala. Nah, jadi jangan terlampau kita gulu, melebih-lebih sampai tak patut padah. Lahir orang tak baca surah Al-Lahab tu. Di Mekah baca tak surah Al-Lahab? Dia pada baca tiap bulan kan, Ramadan kan? Baca tak? Tak boleh baca depan Kaabah lagi tu baca. Kalau nak kira gitu. Nah, semua ayat Quran diturunkan untuk kita baca dan ambil pengajaran. Bahkan Nabi pun cerita pasal surah Al-Lahab tu. Kalau lah Nabi nak beradak dengan pak menakan Nabi, Nabi tak bagi tahu surah Al-Lahab ni simpan bang, biar tinggal 113 surah ya. Nabi kita hak satu lagi aku tak serta lah kat apa, kesian kat pak menakan aku, dia nak kena masuk neraka. Kalau lagu tu. Tak. Semua ayat Quran turun suruh baca, ambil pengajaran. Tu kalau baca surah Al-Lahab dapat dosa tak? Tak dapat dosa apa. Pasal memang ayat Al-Quran. Nah. Rasulullah berkata, apa pandangan kamu sekiranya aku memberitahu kamu bahawa di belakang bukit ini ada pasukan berkuda yang sedang bersiap untuk menyerang kamu? Adakah kamu akan mempercayainya? Mereka menjawab, ya, kami mempercayainya. Maknanya Nabi ni tak pernah bom. Kan? Orang ni dia kena gelak pasal perangai dia, bom. Kan? Me'e loncat. La hawla wa la quwata illa billah. Me'e loncat. Ada hak kita jumpa, nama dia panggil kawan dia, Belalin. Dia panggil Belalin kat kawan dia. Saya tanya nama apa panggil? Belalin. Pasal apa? Tak tahu. Kami duk panggil dia pada muda Belalin. Tak ada pasal apa. Me'el loncat. Lagi apa? Lah kelepiak. Lama. La ilaha illallah. Kelepiak mekuk mana pun tak tahu. Bab menggelak orang ni, orang utara cukup gelak pula kadang-kadang nama hak teruk-teruk tu. Highlight tak apa lagi. Dia pergi tukar dengan pi. Tetap sebut neri dah tu. Kan? Manpe. Lepas tu ada lah kat belakang tu. Bunyi hak macam nak lak-lak sikit tu. Dia panggil tu nama teruk-teruk. Pak dia fikir mimpi 3-4 kali nak bubuh nama apa. Dia bubuh gelak gitu saja. Kadang-kadang nama punya sedap. Ahmad panggil Mak saja. Mak ada dua. Kalau mim dal mat maknanya panjang, insya-Allah panjang umur orang tu. Kalau mim ta mat pakai mampu hewai. Mat tu maknanya mati. Mati sungguh kawan tu. Nah, panggil nama halak Ahmad. Buh gitu pun tak pada. Tapi berdosa ke panggil pendek itu? Tak dosa. Kurang-kurang kita menghormati nama dia pun tak pada. Nah, kemudian kami tidak pernah mendapati kamu berbohong. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku memberi amaran kepada kamu semua tentang azab yang pedih. Mendengar kata-kata itu, Abu Lahab terus berkata, tabballaka ya Muhammad, celakalah kamu wahai Muhammad. Apakah untuk tujuan ini kamu mengumpulkan kami? Lalu Allah Ta'ala menurunkan surah Al-Lahab ayat 1 hingga ayat 5 yang bermaksud binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab. Pasal apa tangan dia? Yang pertama ulama kata, antara ulama tafsir mengatakan anggota hak paling cepat buat jahat tangan. Dia bukan kepala, dia tengok-tengok mata, tengok tangan dulu pi. Bukan mata jengui keluar pi ambil kuti batu baling orang. Tak, tangan dulu akan jalan pi. Yang kedua, Allah Ta'ala nak bagi tahu dengan tangan boleh bawa neraka, dengan tangan boleh bawa pi syurga seseorang manusia. Yang ketiga, pasal pengantangan, dengan tangan Abu Lahab itulah dia menyakiti Nabi Muhammad. Jadi kalau tangan kita duk buat benda jahat, tangan kita duk menyakiti orang, ulama mengatakan tak mustahil kita mendapat balasan setimpal dengan balasan Abu Lahab kerana perbuatan jahat kita dengan anggota tangan kita. Dan binasalah dirinya.
hartanya dan segala yang diusahakannya tidak akan dapat menolongnya, yakni tak boleh tolong dia daripada terlepas daripada azab. Jadi pengajaran daripada ayat ni juga, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, hang kaya kok mana pun Allah Ta'ala kata neraka, tetap neraka. Hang miskin kok mana pun Allah Ta'ala kata syurga, masuk syurga. Jadi harta anak pinak bukan penentu utama masuk dalam syurga. Anak ada masuk neraka, pak masuk syurga. Ada pak neraka, ada anak syurga. Abu Jahal neraka, anak dia Ikrimah syurga. Nabi Allah Nuh syurga, anak pinak dia neraka. Pasal apa? Ingkar kepada perintah Allah Ta'ala. Nah, lalu habis itu ia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang, dan juga isterinya nama Arwa binti Harb. Bini dia ni kerja duk sebarkan fitnah kepada Nabi, dan bini dia lah yang menaburkan letak benda-benda duri yang tajam-tajam di atas jalan yang Nabi duk lalu. Nah, dan isterinya juga seorang perempuan pembawa kayu api. Ni Hammalatul Hatab. Pasal apa Allah letakkan pembawa kayu api? Kerana apa? Sifat kayu api ni membakar. Kayu api kan membakar. Begitulah fitnah yang dibawa oleh bini Abu Lahab. Cepat sungguh fitnah dia sampai. Dan pengajaran dia, orang yang suka fitnah orang lain, dia juga akan mendapat balasan setimpal seperti bini Abu Lahab. Di lehernya sejenis tali dari tali yang dipintal. Tali sini dia pakai kalung. Dalam kitab tafsir kata pakai kalung. Pasal apa? Diberi kalung dalam neraka. Turun surah Al-Masam, bini Abu Lahab ni pergi jumpa Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar depan Kaabah. Nabi Sayyidina Abu Bakar duduk sandak dinding Kaabah, bini Abu Lahab mai, Allah Ta'ala menutup pandangan bini Abu Lahab, dia hanya nampak Sayyidina Abu Bakar ya. Dia kata, wahai Abu Bakar, kawan hang Muhammad hina lakiku dan sebagainya. Kalaulah Muhammad ada depan aku pada ketika ni, aku akan bunuh dia. Lala ni aku akan bunuh dia. Satu. Oleh kerana dia tak nampak Nabi, dia kata kat Sayyidina Abu Bakar, demi Al-Lata dan Al-Uzza, Tok Pekong yang duduk sembah, akan aku gadaikan kalung aku. Waktu tu dia pakai rantai. Aku gadaikan kalung aku ni dengan keuntungan. Jual kalung ni, aku akan belanja untuk lawan dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni dia gadai kalung dia, harta dia nak lawan Islam. Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, mana-mana manusia yang belanja harta dia atas muka bumi pada jalan yang haram, hartanya itu akan datang balik pada hari akhirat, dan dia dengan hartanya itu akan bersama-sama masuk dalam neraka Allah. Siapa yang belanja harta dia pada jalan yang baik, dia dengan hartanya tadi akan bawa dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa tuan-tuan? Hak kita duk belanja tiap-tiap hari itu sebenarnya penentu pi syurga ataupun pi neraka. Kalau belanja jalan yang baik, insya-Allah tempat kita baik. Kalau belanja pada benda yang tidak baik, maka na'udzubillah, kita juga akan pi ke tempat yang tak baik. Wallahu a'lam. Ada sikit lagi. Abu Lahab dan isterinya Ummu Jamil memang layak mendapat celaan daripada Allah Ta'ala. Mereka berdua hidup berjiran dengan Rasulullah, tetapi suka menyakiti Nabi SAW melalui kata-kata seperti mengumpat. Dalam Quran sebut, wailul likulli humazatil lumazah. Al-humazah kata depan, al-lumazah kata belakang. Kata depan terus ni, kata. Lepas tu wailul likulli humazah. Humazah kata depan, lumazah kata belakang. Kawan tu duduk mana hala, depa duduk sembang-sembang sama depa, tu dia panggil lumazah. Dua-dua ni celaka. Allah Taala sebut memfitnah dan mengadu domba. Juga dengan perbuatan mereka meletakkan kotoran dan duri di pintu rumah Rasulullah, mereka berdua akan terus dicela oleh umat Islam. Terus dicela setiap kali membaca surah Al-Laham sehingga hari kiamat. Tuan-tuan, dalam kita duk baca surah Al-Lahab tu, kita minta simpang supaya sifat-sifat yang tak baik tu tak ada kat kita. Kalau ada kat kita, seolah-olah kita baca ayat tu macam duk kata kat kita. Na'udzubillah, wallahu a'lam wa a'la bis-shawab.
sambung pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.